so ramai yang bertanya tentang penggunaan kalkulator. Macam mana kalau kita guna kalkulator secara directly, boleh tak dapat markah dan sebagainya. Okey, so yang ni cikgu tengok pada analisis soalan IGCSE yang tahun lepas. Okey, analisis soalan IGCSE yang tahun lepas, ramai penggunaan adalah menggunakan directly calculator. So dia tekan kat sini, dia kata, okey, dia bagi tahu kat sini, dia kata penggunaan kalkulator okey boleh, tapi sepatutnya kita kena tunjukkan semua jalan kerja yang diperlukan, sebab setiap jalan kerja yang kita tunjuk tu akan diberi markah, okey. So dalam IGCSE ni dia tak ada maksudnya kalau contohnya kita buat kesilapan, dalam pengiraan, dia tak tolak markah pun. Okey, dia tak ada tolak markah. Maksudnya jika pelajar-pelajar ada maksudnya idea untuk buat jalan kerja tersebut, kalau boleh tunjukkan semua jalan kerja. Sebab dalam IG, kalau cikgu tengok pada pemakan IG ni, okey, contohnya kalau kita tahu konsep tajuk-tajuk tersebut, contohnya tajuk tadi tajuk berkaitan dengan tajuk logaritm. Okey, contohnya kita nak tukar pada base apa-apa yang awak rasa sesuai untuk soalan tersebut. Contohnya tersilap tukar base apa-apa, tapi konsep nak tukar base tu ada, okey. Pemakaian dia masih diberi markah. Okey, tapi final answer mesti kena jawapan tepat lah, final answer. Okey, sebab dekat sini cikgu dah tengok, dia kata kalau kesilapan ataupun error setiap kesilapan yang kita buat tu, dia tak potong markah pun. Maksudnya dia akan terima juga pemakan kita. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, dia terangkan kat sini, dia kata mesti kena tunjukkan semua. Okey, tunjukkan semua apa yang kita tahu dan apa yang kita boleh buat. Okey, so clearly demonstrate what they know and can do. Maksudnya kena tunjukkan semua apa yang awak tahu dan apa yang awak boleh buat. Sebab nak tolong awak untuk dapatkan markah, supaya kita tak adalah dapat result di bawah. Okey, maksudnya ungraded lah, dapat ungraded. Maksudnya markah yang paling rendah sekali adalah kalau boleh biarlah kita skor at least, maksudnya E ke atas lah. Tapi kalau boleh nak skor, kalau boleh lah skor A star lah, skor A star. Okey, so yang tu. Dan yang kedua, yang seterusnya, disebabkan IGCSE ni adalah disemak oleh external, maksudnya pemeriksa daripada luar. So kalau boleh biarlah kita tengok-tengok contohnya ejaan tertentu, check spelling dan sebagainya. Jangan kita contohnya reason dan sebagainya, contohnya reason function. Kita jawab dalam bahasa Melayu. Pokok Mak Saleh tak faham dan sebagainya kan. So kalau boleh check spelling ejaan kita lah dalam menjawab tersebut. Okay. So jangan kalau boleh tahun ni biarlah ada semangat sikit untuk jawab IG walaupun dalam proses PDPR. Okey, so jika ada soalan-soalan apa-apa yang tidak faham, okey, boleh berurusan dengan cikgu-cikgu sekolah masing-masing dan boleh tanya apa yang tajuk-tajuk yang sesuai yang perlu diberi penekanan. Okey. So yang tak ambil IG seksi, okey, yang tak ambil IG seksi, kita ada masih lagi ada peluang iaitu dalam MOOC IG. Dalam MOOC IG, okey, ni adalah final exam untuk semester 2. So gunalah peluang yang ni untuk dapatkan result yang terbaik lah. Result yang terbaik supaya PNG kita, CGPA kita akan jadi kalau boleh yang terbaik lah, yang terbaik. Dan ada juga certain topik dalam IG masuk juga dalam SPM. So maksudnya ni adalah latihan ataupun ulang kaji awak untuk menghadapi SPM pada tahun hadapan. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Rizwan atas perkongsian. Cikgu Has, ada apa-apa nak tambah sementara kita rehat ni? Okey, sikit. Okey, dah. Okey, daripada tadi ada juga kita tengok, boleh dengar ke? Boleh Has. Okey, sorry. Tadi bila kita tengok ada juga soalan-soalan yang diajukan, ada a few questions yang kita rasa perlu beri penekanan lah
student ada banyak tanya kan, dia ada tanya tentang titik perpuluhan berapa nak bagi. Kalau dia kata bila ada when we dealing with this decimal number, kita tak tahu nak letak berapa titik perpuluhan. Walaupun dah di-explain dekat depan instruction dekat depan tu dia bagi tahu 3 significant figures ataupun 1 decimal place kalau untuk angle. Tapi my advice is that one is kalau kita bagi answer tu final answer tau, bukannya masa tengah kita buat kira-kira you dah rounding off, itu memang nanti lama-lama nilai tu akan jadi besar. So my advice is prefer to give, kalau decimal, when you are dealing with the decimal places, ambil 3 decimal places to be a safe side. Walaupun dia kata nak 1, tapi you bagi more better than. Okay, daripada you bagi 1. And then tadi pun ada student dia tanya dekat soalan, dia kata boleh tak rounding off 5.074 something kepada 5.01. Memang tak boleh lah 5.07 dengan 5.01. Dah banyak gap kat situ kan. So kalau boleh tak boleh lah. Memang tak boleh. So memang kena you just bagi answer macam, my advice is bagi 3 decimal places. Okay, itu yang pertama. That one is kalau you dealing dengan a decimal number. And then tadi pula ada satu juga equation of a straight line lah. It's a kind of a straight line. Student dia tanya juga, boleh tak equation tu dia bagi dalam bentuk fraction. Y, for instance lah, y equals to 7/25x tambah 1/5. So student tanya, boleh tak kita gantikan dengan decimal instead of fraction? So sebenarnya depends so much on the fraction itself. Kalaulah fraction you tak cantik, contohnya y equals to 4/3x tambah 1/3. Bila kita tekan calculator, 4/3 tu jadi macam 1.33333, dia tak cantik. Dengan 1/3 akan jadi 0.33, tak cantik. So stick to the fraction, biar dalam bentuk fraction. Tapi kalau you punya fraction tu cantik, contohnya 7/25x tambah 1/5x. So bila you tekan calculator, you get fraction, decimal yang cantik, 0.28x dengan 0.2. Okay, you boleh dah tukar pada decimal. Somehow kalau ada fraction, biar je dalam bentuk fraction. Tu my advice lah. Okay. Rasanya kat situ je kot, rasanya in terms of tadi pun kita cakap pasal, banyak tanya pasal calculator kan, nak guna direct calculator boleh tak? Tak boleh sebenarnya, macam memang kita tahu kalau, and then dari skema pemakahan, different tahun different people. Tahun ni dia kasih, tahun depan dia tak kasih, tahun ni pula kita tak tahu macam mana. So the best way is you have to show the workings. Tak kisahlah macam mana pun. Kalau markah you tengok markah, kalau markah 3, markah 2, takkan you nak guna calculator terus kan? Dekat mana datangnya markah tu? Definitely dekat jalan kerja. Okay, you use your calculator to check your final answer. Itu dah my advice lah. Teacher rasa itulah di antaranya. Selain daripada, tadi ada satu function juga, satu lagi last. Function tadi kan ada student tanya, bila x start dekat kosong kan, x is greater than 0. Kenapa tak ambil, bila x greater than 0, kenapa tak ambil x equals to 1? Memanglah tak boleh yang, sebab x equal greater than 0 tu dia bukannya start dengan 1, dia boleh jadi 0.1, 0.2, 0.3. So the best way kita ambil yang kosong tu is become dia punya limit ataupun boundary. So that's why the answer dia x to fx is greater than 9. So greater than 9 might be 9 point something kan, dia start dengan 9 point, ada perpuluhan, because this is continuous punya graph. So tak boleh ambil nombor, you terus nak ambil nombor 1, nombor 2 tu tak boleh. Tu nanti boleh tengok balik lah. Nanti video ni pun akan di-share juga. So you boleh tengok balik and you boleh discuss balik dengan you punya cikgu-cikgu dekat sekolah. Itu je lah kot my 20 cent advice. Okay.